usul rujuk Saifuddin ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Kamal dia telah merujuk Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ini kerana katanya Saifuddin membuat dakwaan mengelirukan sebanyak 3 kali di Dewan Rakyat mengenai Perikatan Nasional. Beliau tidak menarik balik sama sekali dakwaan yang menyatakan sebanyak 3 kali dibuat dalam Dewan. Sepanjang Pak Goh menjadi PM, tidak ada sekupang pun peruntukan disalur kepada pembangkang. Ini tidak tepat. Untuk makluman rakan-rakan, media dan rakan-rakan Malaysia, zaman PN memerintah, zaman COVID, semua ahli parlimen termasuk pembangkang, malah Dewan Negara sekalipun menerima peruntukan 300,000 untuk bakul makanan tanpa ada sebarang rundingan yang buat ketika itu. Katanya Saifuddin dirujuk di bawah perkara 36 sub 12 Peraturan Mesyuarat. Menurut Wan Faizal, bagi seorang menteri mengeluarkan kenyataan tidak tepat adalah terbukti berpolitik dengan cara tidak sihat. Kita minta beliau tarik balik dalam Dewan itu saja. Bukan susah, tapi tidak dibuat. Jadi saya terpaksa rujuk beliau ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan sesuai fakta ini dibetulkan dan menunjukkan YB Pagoh dan PN tidak pernah menzalimi pembangkang. Baik. Cerita dia macam ni. Dia di antara dua makna, di antara dua maksud. Maksud yang pertama adalah, adakah yang dirujuk sebagai bantuan itu ataupun peruntukan itu adalah peruntukan parlimen? Sebab kalau kita kata peruntukan kerajaan kepada negeri, kita tak pernah menafikan bahawa semua dapat peruntukan. Termasuk sekarang ini, pembangkang pun dapat peruntukan. Pembangkang tak boleh nafikan. Kelantan dapat 1 bilion, Kedah dapat bilion, malah pelaburan Kedah dapat berapa bilion USD masuk. So daripada segi bantuan kerajaan kepada negeri-negeri sebenarnya tidak ada isu. Yang Saifuddin persoalkan adalah ataupun bawa adalah berkenaan dengan isu peruntukan ahli parlimen. Tetapi Wan Faizal dia tidak merujuk peruntukan ahli parlimen. Dia mengatakan bukan peruntukan ahli parlimen. Tengok kami bagi bantuan 300,000 bakul makanan. Saifuddin bukan merujuk kepada bantuan kerajaan untuk COVID. Saifuddin merujuk kepada bantuan ataupun peruntukan ahli parlimen yang sekarang ini diperdebatkan. Bukankah perkara itu yang dipersoalkan oleh pembangkang? Pembangkang mempersoalkan kenapa ahli parlimen pembangkang tidak mendapat peruntukan ahli parlimen. Jadi Saifuddin kata, even pada zaman you memerintah pun, kita tak ada peruntukan. Jadi Wan Saiful kata, tak, kamu ada peruntukan, tipu. Kak, kami tak ada. Maksud Saifuddin Nasution peruntukan ahli parlimen. Peruntukan ahli parlimen 3 juta itu hanya dapat pada zaman Ismail Sabri setelah menandatangani MOU kestabilan ataupun perjanjian apa dah? Saya lupa nama perjanjian tu. Itu yang dimaksudkan. Tapi Wan Saiful pusing. Tengok kamu menipu seolah-olah tak ada langsung. Yang kamu bincang pasal botol. Kamu duk cerita pasal botol. Saifuddin duk cerita botol. Tiba-tiba kamu duk cerita pasal tong sampah. Apa hal? Kan? Taklah, tong sampah tu pun boleh letak air, botol pun boleh letak air. Tetapi specifically duk cerita pasal botol. Specifically dalam dewan tersebut, saya dengar perbahasan itu. Perbincangannya adalah mengenai, apa tuan-tuan? Mengenai peruntukan ahli parlimen yang mana pembangkang pun tak dapat, yang mana pembangkang tak dapat pada zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Hanya setelah Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kita sign memorandum, sign agreement tu, pada masa itulah barulah dapat peruntukan ahli parlimen. Kita tak menafikan peruntukan bajet kerajaan bagi sekolah, kebantuan COVID. Yang tu memang ada. Even di negeri Selangor pun kita dapat injection, kita tak persoalkan bab tu. Bukan itu mereka maksudkan peruntukannya. Yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen. Itu yang dimaksudkan. Bukan cerita bakul makanan. Saya tahu cerita bakul makanan tu, tuan-tuan. Saya tahu cerita bakul makanan 300,000 tu. Saya tahu cerita tu. I know what happened. Ada some tak sampai dan sebagainya. Tapi tak apalah. That's beside the point. That's the question in hand sebenarnya. Tapi bagi saya yang mengelirukan dewan adalah Wan Faizal sebenarnya. Wan Faizal yang mengelirukan dewan. Saya sebut Wan siapa tadi? Wan Faizal ni sebenarnya mengelirukan dewan. Orang cerita benda lain.
dia duk cerita benda lain. Orang cerita benda lain, dia duk cerita benda lain. Hai, pelik aku. Tak apalah, biarlah dia. Asalkan dia bahagia, tuan-tuan. Dan juga macam Saifuddin kata, Menteri KDN, isu stalking polis tak benar, sesiapa pun ambil tindakan sendiri, Saifuddin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin mengesahkan bahawa tindakan yang akan ambil bukan saja kepada pelaku yang melakukan kesalahan berhubung isu stalking, tetapi juga kepada pihak yang mengambil tindakan sendiri. Saifuddin berkata dalam negara yang mempunyai undang-undang, polis tidak akan membenarkan sesiapa mengambil tindakan mengikut cara sendiri. Polis akan ambil tindakan bukan saja terhadap pelaku, tetapi juga terhadap sesiapa saja yang mengambil tindakan sendiri. Sambil mengulas isu itu besar, Saifuddin berkata kerajaan mahu beralih daripada perkara berkenaan. Okey, so sesiapa saja termasuk mereka yang terpaling ni, kalau sudah mula mengambil tindakan sendiri melebihi undang-undang, termasuk ada kes hari itu, grup silat pergi berjumpa dengan budak Cina tu, bagi warning, sound warning. Kalau itu berbentuk ugutan, itu dah boleh dikira sebagai jenayah. The best is, kata someone hari itu, dia kata kalau macam Firdaus Wong, sepatutnya daripada memviralkan benda itu, Firdaus Wong sepatutnya buat laporan polis. Kan? Buat laporan polis, minta tindakan diambil dengan kadar segera. Polis tak ambil tindakan, barulah viral kan. Ini dia viral dulu. Kan? Jadi timbullah spekulasi-spekulasi. Yang tu saya dah ulas malam lah. Kan? Itu macam saya dah ulas malam. Ini saya baca kenyataan berkenaan dengan perkara tersebut. Firdaus Wong, isu ini tak jadi macam ni kalau Firdaus Wong terus lapor polis. Isu jualan stalking boleh diselesaikan jika penceramah Firdaus Wong terus membuat laporan polis, kata Cheong Yok Kiong. Bagaimanapun kata ahli jawatan kuasa DIP Pahang itu, Firdaus sebaliknya menularkan di media sosial. Tapi apanya boleh beliau buat? Beliau tularkan isu itu di media sosial, api-apikan keadaan, mencetuskan kemarahan rakan-rakan Muslim. Kalau itu bukan hasutan, apa lagi? Soal bekas anggota Dewan DIP Tanah Rata Pahang itu. Jadi, betul lah sebenarnya, ambil tindakan tu, buat laporan polis dulu. Kan? Tapi sebaliknya, ni bukan kali pertama Firdaus Wong baru-baru ni. Kes satu grup India juga berlaku dalam keadaan yang hampir serupa. Kan? Tapi tak apalah, nanti kita tengok apa yang berlaku pada Firdaus Wong juga. Adakah beliau juga akan dibawa ke muka pengadilan kerana telah mencetuskan huru-hara. Sepatutnya buat laporan polis je lah. Tak payah jadi terpaling lah. Okay? Firdaus Wong. Alright. Dalam masa yang sama juga, kita cerita kemiskinan di Kelantan, tuan-tuan. Salah satu benda yang paling asas di dalam Islam adalah apabila seorang pemerintah itu wajib menyediakan benda paling asas. Benda paling asas itu, terima kasih Kazuya, adalah sesuatu yang wajib disediakan oleh siapa, tuan-tuan? Wajib disediakan oleh kerajaan kepada rakyatnya. Kerajaan wajib menyediakan kemudahan-kemudahan asas. Dan di Kelantan, kemudahan asasnya adalah air. Pada tahun 2020, Tuan Ibrahim Tuan Man yang saya gelakkan masa jadi Menteri Air pada waktu itu, menyatakan masalah air di Kelantan selesai menjelang 2023. Kemudian, pada tahun 2024, Dr. Izani menyerahkan sumbangan kepada yatim, menyatakan masalah air Kelantan selesai 2027. Dalam masa yang sama, ada laporan mengatakan bukan 2027, 2028. So, bila nak selesai? Semalam kita cerita, Kelantan telah menerima 500 juta. Dan dia kata, kami nak lagi 500 juta. Isu dia sebenarnya, saya nak bagi tahulah, AKSB telah menggunakan sistem yang salah. Dan bila SPAN nak masuk, ambil alih, AKSB enggan bagi SPAN untuk take over. Bagi saya lah, tuan-tuan, sebenarnya untuk selesaikan masalah di Kelantan ni, AKSB kena buat macam Penang. Iaitu cagar ataupun serahkan proses ataupun air ni kepada SPAN. Setelah satu period of time, SPAN serah balik kepada AKSB. Tapi dia jual lah, bukan free lah. So, AKSB akan bayar
SPAN ni tiap-tiap tahun sehingga selesai hutang. Ini yang Penang buat untuk selesaikan masalah air di Penang dahulu. Kalau tidak tuan-tuan, kalau dia masih guna benda yang sama, sistem yang sama, dia tak akan dapat selesaikan masalah air di Kelantan ini. Okay? So itu yang kita kena faham. Dan kita kena, orang rakyat Kelantan kena faham lah. Terutama bila hari nak puasa. Tapi faham pun, dia marah lah. Tapi dia marah lepas tu undi balik PAS kan. Terima kasih WLL. Alright.